Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini di YouTube saya, Firdaus Selamat. Okey, jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi sebenarnya bermula daripada hari Jumaat 7 hari bulan Mei, saya mendapat banyak persoalan berkenaan dengan status gagal bagi permohonan bantuan prihatin rakyat. Okey. Jadi banyak yang bertanyakan kepada saya apa yang mereka perlu buat memandangkan sebilangan besar yang gagal ni. Jika diikutkan pada keadaan ataupun situasi mereka sekarang, mereka adalah antara orang yang layak, yang sebenarnya layak untuk mendapat bantuan prihatin rakyat, tetapi status mereka telah pun gagal. Okey, jadi di sini saya nak berperincikan sikit tentang jenis-jenis kod kegagalan dan juga apa tindakan yang perlu anda lakukan. Okey, kegagalan bagi bantuan prihatin rakyat ni, bagi saya makan pada fasa kedua ni, bukanlah penamat bagi segala-galanya. InsyaAllah majoriti yang gagal masih lagi boleh membuat rayuan, kecuali dua sahaja, iaitu yang mempunyai, mereka adalah yang penerima JKP. Okey, mereka ini tidak layak untuk mendapat bantuan prihatin rakyat, dan juga mereka yang menjadi pengarah ataupun memiliki saham syarikat dan sebagainya, mereka ini juga tidak layak untuk mendapat bantuan prihatin rakyat. Okey. Jadi di sini saya ingin berkongsikan kepada anda, memperincikan kepada anda tentang kod kegagalan dan juga apa tindakan yang perlu dibuat. Okey, jadi berdasarkan maklum balas yang saya terima, antara beberapa kod kegagalan yang famous yang sering kali keluar, yang pertama adalah kod 05. Kod 05 ni dia nyatakan di situ, maklumat pengenalan pasangan perlukan pengesahan. Okey. Jadi di sini maksudnya sewaktu permohonan ataupun kemas kini, maklumat itu sebenarnya tidak dapat disahkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Jadi apa yang anda perlu buat bermula pada 15 Jun nanti, kemas kini rayuan bagi permohonan BPR yang gagal pada 7 Mei ni, anda boleh membuat rayuan bermula pada 15 Jun. Jadi di situ permohonan tu kita menjangkakan adalah secara online, tetapi mungkin juga ada sebilangan yang perlu hadir kepada cawangan pihak lembaga hasil dalam negeri bagi mengemukakan dokumen untuk disahkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Bagi mereka yang gagal kod 05 ni, anda disarankan untuk menyediakan salinan kad pengenalan dan juga sijil pendaftaran ataupun sijil pernikahan anda dan juga pasangan anda. Sediakan kedua-dua perkara tersebut dan lihat pada rayuan nanti sama ada anda perlu menghantar borang tersebut kepada cawangan lembaga hasil ataupun anda boleh mengemukakan rayuan secara online. Jadi dua perkara yang anda perlu sediakan adalah kad pengenalan pasangan dan juga sijil pernikahan, sijil pendaftaran perkahwinan bagi mereka yang bukan beragama Islam. Okey. Yang kedua adalah kod 12. Kod 12 ni tidak ramai, saya ada dapat macam satu atau dua persoalan je yang gagal kod 12 ni. Mereka ni adalah pemohon berdaftar sebagai pemegang saham, pengarah syarikat ataupun perkongsian liability terhad, Limited LLP, Limited Liability, apa entah nama saya berlupa dah. Okey. Jadi kepada mereka yang gagal kod 12 ni, anda tidak layak untuk membuat rayuan, melainkan jika anda telah pun orang kata apa, menjual saham anda ataupun anda telah keluar daripada sebagai salah seorang pengarah di sebuah syarikat dan sebagainya. Syarikat ini tidak semestinya syarikat yang mempunyai capital, mempunyai modal yang berjuta-juta ringgit. Kadang-kadang pendaftaran syarikat ni, senayan berhad ni, capital dia kalau tak salah saya berapa puluh ribu, dalam 50 ribu tu anda dah boleh membuka satu syarikat senayan berhad. Jadi
walaupun kita tu berstatus pengarah, tapi mungkin juga pendapatan kita secara bulanannya adalah dalam kategori yang layak untuk menerima BPR, tetapi memandangkan anda adalah pengarah bagi syarikat tersebut, anda adalah pemegang saham, jadi keputusan telah dibuat oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga pihak lembaga hasil, anda tidak layak untuk mendapat bantuan prihatin rakyat, melainkan anda menjual saham anda ataupun anda tarik diri daripada pendaftaran syarikat sebagai pengarah syarikat tersebut. Okey. Yang ketiga adalah kod 36. Kod 36 ni adalah paling ramai sekali yang kenal, dan saya mendapat banyaklah daripada kod 36 ni. Sama ada kod 36 ni sama ada anda sendiri ataupun pasangan anda adalah penerima JKP. Bagi penerima JKP, anda tidak layak untuk menerima bantuan prihatin rakyat seperti mana yang saya telah kongsikan sebelum ini. Penerima BRIM sebelum ni juga pun yang mana mempunyai daftar syarikat bersama dengan SSM seperti mana ahli keluarga saya sendiri, memang tidak layak untuk mendapat bantuan rakyat satu Malaysia ketika itu dan juga bantuan prihatin rakyat ketika sekarang. Tetapi bagi penerima JKP ni, anda tidak perlu kecewa, anda tidak perlu bimbang. Anda telah pun mendapat bantuan bagi JKP 1 dah dapat dah, yang mana yang mohon pada JKP 2 anda mendapat JKP 2, dan kemudian anda telah mendapat JKP tambahan sebanyak RM500, dan pada bulan 6 nanti bagi pemohon JKP yang baru JKP 3.0, penerima JKP sedia ada JKP 1 dan JKP 2, anda juga akan menerima bayaran sebanyak RM1,000. Jadi pada saya masing-masing ada bahagian masing-masing. Jadi walaupun ada yang mempertikaikan penggunaan bantuan tersebut adalah untuk penggunaan modal dan BPR ni untuk kelangsungan hidup, tetapi saya rasa apa yang diberikan tu adalah yang terbaik yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan. Okey, jadi kita terima dan redha sahaja, cari insyaAllah ada rezeki dekat tempat lain. Okey, jadi status yang keempat adalah status nombor kod 31, iaitu status perkahwinan perlu pengesahan. Status ni, kod 31 ni sama juga dengan kod 05 tadi, yang mana anda perlu menyediakan IC anda dan juga IC pasangan serta pendaftaran pernikahan, surat nikah, sedia kahwin, surat pendaftaran perkahwinan dan sebagainya lah. Jadi kedua-dua perkara tersebut perlu dikemukakan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri, sama ada penghantaran secara online pada 15 Jun nanti, ataupun anda perlu kemukakan salinan dan juga dokumen asal kepada pihak pada cawangan lembaga hasil dalam negeri yang terdekat dengan kediaman anda. Okey. Bagi yang status perkahwinan perlu pengesahan ni, okey, ada yang tanya saya kenapa dan sebagainya. Saya ulas sikit lah. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka ini adalah sama ada mereka ni baru berkahwin, tetapi semasa kemaskini atau permohonan baru maklumat yang diterima tidak lengkap, tidak jelas dan sebagainya, ataupun mereka ini yang telah berpisah. Tetapi mereka ini yang telah berpisah, contohnya saya ada 2 kes daripada perkongsian di komen YouTube saya sendiri, kalau anda boleh tengok sebelum ni, yang mana si suami dan isteri ni dah berpisah. Okey, jadi suami mengambil kesempatan dengan kekalkan maklumat bagi penerima bantuan prihatin rakyat, tetapi dalam masa yang sama alhamdulillah isterinya juga tidak kurang bijaknya, dan isteri juga pergi kepada pihak lembaga hasil untuk membuat kemas kini, dan isterinya menyertakan dokumen surat perceraian dan sebagainya lah. Jadi di situ apabila bayaran dilakukan BPR ni, si suami tak mendapat bayaran, status suami keluar kod 31, status perkahwinan perlu pengesahan, dan isteri mendapat bahagian dia yang sepatutnya jika dibandingkan dengan yang mana yang kes ni adalah dia makan masa bertahun, dia dah dalam 2 atau 3 tahun, yang mana dalam BSH dan juga BRIM sebelum ni si suami dia dapat, tapi tidak ada satu sen pun yang diberikan sama ada kepada bekas isteri ataupun kepada anak-anak. Walaupun suami tu perlu bayar nafkah, tapi dia tidak memberikan apa langsung. Dia dapat RM1,200, dia dapat RM1,800, dia bolot semua dia seorang. Jadi pada BPR ni si isteri telah dinasihatkan, jadi si isteri telah buat kemas kini. Jadi sebab tu bagi sebilangan pemohon yang kod 31 ni, sebilangannya adalah pasangan yang berpisah. Salah seorang daripada pasangan tu dia mungkin dia
sambil lewat ataupun dia ada niat yang tidak baik, jadi dia tidak mengemas kini sebab dia nak ambil bahagian yang penuh. Tetapi alhamdulillah banyak pasangan yang bekas pasangan yang telah berpisah ni, alhamdulillah mereka telah sedar dan sebagainya, mereka juga membuat kemas kini dan dokumen yang mereka sertakan adalah dokumen yang terbaru dan terkini. Jadi pihak lembaga hasil telah menamatkan pembayaran kepada pasangan mereka dan memberikan bahagian untuk bekas pasangan mereka yang tertindas selama ini. Jadi bagi mereka yang di dalam kategori ini ataupun bagi pasangan, contohnya baik si suami ataupun si isteri yang mana bekas pasangan anda menerima bayaran penuh tetapi tidak memberikan hak anda, anda boleh membuat rayuan ataupun anda boleh membuat kemaskini nanti untuk mengemaskinikan, update anda punya status perkahwinan anda yang terkini. Okey, selesai. Dan kod yang terakhir sekali yang banyak kerap timbul adalah sebahagian pendapatan yang dilaporkan pada borang melebihi pendapatan kelayakan yang ditetapkan termasuk perniagaan. Jadi pendapatan yang ditetapkan maksimum adalah RM5,000. Ada juga yang mempertikaikan sebab pendapatan mereka tidak sampai RM5,000 dan sebagainya. Tapi kita kena ingat dalam borang EA form yang dikeluarkan oleh majikan kita, kadang-kadang ada dimasukkan dengan performance bonus dan sebagainya, dan itu kita perlu isytiharkan kepada pihak lembaga hasil dalam negeri seperti mana yang syarat yang telah ditetapkan pendapatan adalah sehingga RM5,000. Kadang-kadang kita tak sedar disebabkan ada orang kata apa, additional bayaran tambahan bagi bonus, bagi performance bonus, excrescia lah dan sebagainya. Jadi anda punya pendapatan tu apabila dipuratakan secara bulanan mungkin terlebih beberapa ringgit sahaja, tetapi lebih RM1 sekalipun mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan pihak lembaga hasil dalam negeri, anda tidak layak untuk menerima bantuan, melainkan anda yakin, anda tahu dan anda sangat jelas dengan pendapatan anda boleh mengemukakan rayuan dengan menunjukkan bukti seperti slip gaji, penyata bank, dan juga bagi pekerja swasta ni anda boleh menunjukkan caruman ke WSP anda boleh tunjuk yang terkini dan ada persentage untuk kira dia akan tengok. Jika anda betul yakin pendapatan anda tidak melebihi nilai maksimum yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, anda boleh mengemukakan rayuan pada 15 Jun 2021 bermula pada 15 Jun. Okey. Jadi saya rasa itu saja penjelasan saya pada malam ini. Bagi 5 kod yang agak famous keluar, ada lagi beberapa kod tapi saya rasa kod tu terlalu subjektif, yang mana bila saya membuat semakan kod tu sendiri dinyatakan oleh pihak lembaga hasil negeri, pemohon yang gagal dengan kod-kod sedemikian perlu membuat semakan sendiri dengan pihak lembaga hasil. Jadi itu dah terlalu details dan complicated yang mana kita pun tak boleh nak tahu sebab apa dia bayaran dia tidak tiba. Mungkin ada perkara-perkara tertentu yang kita pun tidak tahu. Okey, jadi sekian saja untuk malam ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang menonton. InsyaAllah saya akan kemaskini video yang terbaru pada masa akan datang dengan perkongsian-perkongsian yang terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.